tak nak jadi doktor macam biasa. Nak doktor yang kita nak merawat rohani orang sama. So kita nak lepas orang tu dapat satu penyakit, lepas pembedahan tu dia punya ketakwaan meningkat. Dan saya rasa sia-sia saya menyuruh pada semua doktor, kalau kita jumpa pesakit, lepas jumpa kita dia tak jadi baik, tak menambah takwa, dan kita tak bertakwa, sia-sia. Pasal Allah mengizinkan setiap orang jumpa kita, izin Allah semua. Jadi kalau orang tu datang dengan tak elok, kita belajar dari dia. Dan setiap orang jahat baik, kita jumpa semua guru pada kita. So kita jangan mengkritik, jangan menghukum orang. Terima orang seadanya dan cuba memperbaiki diri kita dan diri dia dengan cara hikmah, bijaksana, fatanah, insyaAllah. Alhamdulillah. Saya jelas perkongsian ini telah pun dikongsikan oleh Prof tadi, dan kita naikkan kembali untuk bersama dengan pengirim SMS daripada Puan Hindun Husin. Salam Prof, bagaimana nak bersihkan hati kita dari rasa nak marah bila orang sakitkan hati kita? Okey, susah juga tu. Betul. Saya sebut itu 7 ciri orang yang ego. Yang pertama, cepat marah. So bila kita cepat marah, mana kita ego. Pasal apa kita ego? Kita hanya marah pada orang yang kita rasa kita besar pada dia. Siapa diri kita nak rasa besar pada orang? Walaupun kita pangkat mana pun, orang manusia sama-sama. Yang membezakan ketakwaan kita pada Allah. Dan Allah pandang kita bukan fizikal kita, bukan pangkat kita, tapi ketakwaan kita. Kita patut rasa malu pada orang bertakwa pada kita. Kalau anak-anak lebih, macam saya tengok budak Hafiz 15 tahun, saya anak cium tangan dia pasal dia lebih dekat pada Allah, insyaAllah ya. Okey, kalau rasa nak marah, yang pertama kita kata macam ni, sebut 5 perkataan Inggeris. What would love do now? Apakah kasih sayang akan buat dalam situasi ini? So pandang orang dengan kasih sayang, terus hilang marah. Nombor 2, kita tahu marah itu sebagai satu racun dalam badan kita. Bila kita marah, bayangkan marah ni satu asid, Farus. Bayangkan ni gelas depan saya. Marah tu katalah segelas asid dalam gelas ni. Bila saya tuang pada Fairuz dapat mungkin 30 mil. Yang ada dalam ni mungkin 220 mil. So gelas itu tubuh kita, kemarahan yang ada tu 220 dalam badan kita, 30 mil je kita kasih kat orang. Bererti bila kita marah, orang dapat 30 mil asid, kita dapat 220 mil asid. Setiap kali kita menimbulkan kemarahan, maka keluarlah hormon-hormon yang tak elok, keluarlah sel-sel yang tak elok, maka imuniti akan turun, senang dapat kanser, senang kena kencemanan darah tinggi, semua penyakit kronik akan kena sebab berlakunya inflamasi. Dan inflamasi adalah satu keadaan yang senang ditriggerkan oleh kemarahan. So bila kita nak marah, ingat termostat kita, termostat saya bila nak marah, orang kata sikit sampai ada peribahasa telinga nipis. Jadi sensitif sangat. Kenapa nak sensitif sangat? Tu sebenarnya kita tak boleh marah orang kutuk kita. Sebenarnya saya dengar satu ustaz Agim, dia kata bila orang hina kita, sebenarnya kita lebih hina daripada orang hina kita. Kita nampak hebat pada pasal Allah menutup kehinaan kita. Kita sangat hina sebenarnya. Tak ada apa badan kita ni, ya. Kalau buka baju, buka pangkat, buka topi, semua tak ada benda manusia ni. Satu ketulan daging penuh dengan, kalau tengok intestine penuh dengan najis, penuh dengan toksin badan kita. Tak ada benda. We are nothing. Jangan pandang kita tinggi sangat sebenarnya. Kita hendaklah memandang orang lebih tinggi pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita solat tu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan rasa kita besar. Dan bila kita rasa nak marah, ingat kita asid, senang kena penyakit, senang kena darah tinggi, hidup tak bahagia, orang menyampah kita. Dan bila banyak orang marah kita, berarti Allah marah kita. Nak tahu Allah sayang kita, tengok orang suka tak kita. Bila kita datang orang menyampah je, memang Allah tak sayang kita. Tapi kalau semua orang sayang kita, tanda Allah sayang pada kita. Alhamdulillah, dan minta dijauhkan kita antara mereka yang senang sangat marah. Betul. Dia 7 ciri, Farus. Orang ego ni cepat marah, mesti nak betul, mesti nak banyak, mesti nak lebih. Dia ukur kecayaan dia penuh dengan title dia. Dan dia kalau buat apa-apa tu dia fikir sangat apa orang kata. Ada sifat macam ni memang orang ego. Dan ego tahu sama dengan syaitan. Kita tak nak duduk dengan syaitan ke akhirat nanti. Dan adakah mereka yang ego ni boleh dikatakan sebagai terlalu berpegang bahawa termostat yang dikawal oleh dirinya sendiri dan miliknya, maksudnya tak ada dikongsi dengan siapa-siapa, ataupun tak merasakan sebenarnya pemilik termostat itu sendiri adalah oleh Maha Pencipta kita. Betul. Maksudnya selfish lah, ataupun mementingkan diri sendiri. Tapi saya perhatikan sebenarnya orang yang yakin pada diri sendiri ialah orang yang percaya. Bila orang percaya ni, jarang dia marah. Selalunya orang tak ada apa-apa suka marah ni. Lepas tu saya cakap dengan bila saya mengajar orang dia pakar mata kan, dia kata macam ni, kalau awak ni doktor yang tak baik, berarti awak doktor yang tak bagus, tak pandai kerja. Orang doktor yang terror selalu baik pasal dia yakin dengan diri dia sendiri. Bila kita yakin, orang tegur salah pun, oh ya ke, thank you for your opinion, saya tak perasan lah. Orang yang yakin, dia bersedia menerima kesalahan dia dan suka ditegur. Tapi kalau kita ni pantang ditegur, maknanya kita inferior.
kita inferior, rasa rendah diri. Siapa yang menimbulkan keyakinan kita? Orang yang dekat pada Allah akan yakin. Orang yang dirasa dia orang Islam, dia akan yakin. Kita ni bila Allah belakang kita, tak rasa apa, tak takut apa. Orang yang takut pada Allah tak takut pada apa-apa. Orang yang tak takut pada Allah takut, macam Agim kata, kalau kita bersandar kat tiang, takutnya tiang tu jatuh. Bila kita bersandar pada pangkat, takutnya pangkat tu hilang. Bila pegang pada kursi ke jawatan ke, takut sangat hilang. Berebutlah kuasa, berebut. Tapi kau bersandar pada Allah, Allah tak akan hilang. Jadi hiduplah dengan bersandar hanya pada Allah. Itu senang. Jadi kalau kita nak marah, ingat. Jadi saya nak beritahu, menyeru pada saya, anak-anak semua, kita didik anak kita timbulkan keyakinan. Mesti cakap pada anak kita, kalau awak baik dengan taat pada Allah, buat rukun Islam, buat rukun iman, dan sentiasa baik pada manusia, sentiasa beri kebaikan, yakinlah semua akan baik. Dan bila anak kita keyakinan diri tinggi, dia tak fikir apa orang kata. Jadi bercakap apa orang kata, buang. Apa orang kata, buang. Apa Allah kata. Saya, Alhamdulillah. Dan sekira untuk kembali untuk perkongsian interaksi untuk lontaran kemusykilan ataupun berkaitan dengan kepakaran ini oleh yang bagi Profesor sendiri, boleh talian kita dan kita kembali bersama dengan pendengar waktu ni. Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di talian? Ini Syikin daripada Kuantan. Syikin, silakan. Silakan Syikin. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Salam Syikin. Actually, saya terasa very proud sangat dapat talk dengan doktor pagi ni. Alhamdulillah. Dengan Prof. Saya memang tunggu selalu. Sebab apa tahu, tidak semualah profesor, doktor-doktor, pakar-pakar ni bersifat macam Prof ni kan. Maknanya satu telus, resolution. Lepas tu maknanya ni awak kata very inilah humble kan. Jadi itu yang seronoknya. Sebab apa, bukan kata untuk akademik saja, maknanya dia lebih ke more to Islamic. Jadi saya memang berminat lah dengan doktor ni. Jadi maknanya kalau semualah doktor-doktor macam ni, saya rasa klinik swasta pun tutup, saya rasa. Maknanya kalau orang semua, itulah kita rasa macam pelik. Semua orang-orang dia minat ke hospital swasta kan. Sebabnya kebanyakan di hospital kerajaan mostly lah, tapi taklah semua kan. Doktor-doktor macam yang doktor cakap lah, maknanya dia tidak ni lah kata take for granted dengan patient kan. Betul. Sebab saya pernah pergi macam check up anak ke apa, jadi dia macam dia tengok anak kita tu macam ada scabies ke apa, dia tak tengok, dia tak pegang pun, cuma just tengok itu daripada jauh kan. Jadi maknanya dia macam tidak, orang kata tidak interesting lah, tidak interested lah dengan dia punya kerja tu. Maknanya dia orang kata untuk gaji saja, bukan minat dia kan. Mana keikhlasan dia tu lah tak adanya. Jadi saya rasa kalau macam semua orang macam profesor ni, insya-Allah lah saya rasa memang semua orang kan istiqamah ya. Lepas tu satu lagi saya nak tanya, macam mana Prof, setengah ada orang kata dia ada short sighted, setengah tu dia long sighted kan? Itu tak tahu punca dia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak buat open invitation. Saya nak menyeru kepada siapa di Kementerian Kesihatan. Saya bercita-cita sangat nak bercakap, beri ceramah motivasi kepada semua doktor-doktor pelatih yang baru. Kalau ada Kementerian Kesihatan, I offer myself nak cakap supaya doktor kita bekerja penuh dengan makna dan ikhlas, insya-Allah ya. Saya open invitation. Kemudian tentang yalah, saya pun pernah hospital pegawai kerajaan dan saya bersimpati doktor kerajaan. Sebenarnya kadang anak saya houseman memang penat sampai dia on call tu mak tolong doa. Macam tak penat. Kadang doktor on call ni, houseman especially, kadang 36 jam tak tidur virus. Bayangkan satu malam you kerja, daripada balik kerja sampai besok pagi, besok sambung lagi sampai pukul 5 petang. So memang penat. So kadang kalau orang muda dan sebagainya, dan terutama kalau kita punya agama tak kuat, kita buat kerja kerana tak nampak akhirat di depan tu, tak pandang jauh tu, maka memang susah. Sebab itu again, kalaulah doktor semua tu dalam kita nak didik doktor tu jadi doktor mukmin lah, mukminah insya-Allah. Okey, pasal yang rabun tu, saya di sebenarnya saya sebut kita ada rabun jauh, nampak tak nampak jauh, nampak dekat, itu genetik. Dan kalau berlaku, yang saya bercakap dengan pada ibu, jangan duk risau mata anak saya rosak. No. Doktor, saya bersyukur struktur mata anak saya sihat, tapi fokus tak tepat, maka saya pun pakai cermata. Bila dah besar buat lasik, tak masalah kecil. Masalah kerja, yang penting struktur sihat. Dan kita kembali bersama dengan Prof untuk teraikan SMS yang kita terima. Puan Nurliza Mak Haris, keluarga saya memang menjaga solat, malah suami saya tak tinggal solat berjemaah di masjid, tapi kami masih dibelenggu hutang. Bagaimana nak mengatasi masalah ini, Prof? Bagus. Dari segi amalan kita solat bagus, tetapi kita ada kaedah macam Nabi Muhammad SAW kata, urusan dunia kita tanya orang yang pakar. Sebab itu saya nak sebutlah, saya pun sebenarnya perhatikan sistem pembelajaran kita di sekolah, tidak ada mengajar cara financial literacy.
Literasi saya tahu dia punya financial, keuangan. Kita tidak ada kecerdikan keuangan. Sebab tu sekarang banyak seminar-seminar khusus yang dibuat oleh yang sebagainya, dan saya nak cadangkan pada Kementerian Pelajaran macam mana kita ajar orang tu untuk bekerja supaya menguruskan keuangan mereka. Dan satu lagi, apa yang kita fokus akan membesar. So kalau kita kata saya kerja nak bayar hutang, memang kita akan kerja hanya bayar hutang. Tapi kita mesti kata macam ni, saya bersyukur dan gembira kerana wang sentiasa melimpah ruah pada saya. Bila kita kata macam ni, apa pula tak betul? Itu minda sedar kita memang tak percaya, tapi minda segar akan yang menentukan 95% keadaan kita ni akan wang melimpah ruah. So image kita nampak dalam gambaran kita ialah wang melimpah ruah. Maka dengan sendiri Farus bayang, kita jalan kat jalan raya, mata kita nampak macam-macam objek. Tetapi apa yang menentukan kita fokus tu ialah kita punya minda segar. Kita bawa kereta tak payah pakai gear, tak payah tukar, dah pandai. So bila kita sebut, kita fokus untuk mencari keuangan yang banyak, insya-Allah peluang akan terbuka di mana-mana. Yang buka peluang Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan saya perhatikan banyak orang dia terlalu cermat, kedekut. Bila dia kedekut pada diri dia, kedekut pada orang lain, dia fokus pada kedekut, maka apa akan jadi? Dia terpaksa kedekut pasal duit sentiasa tak cukup. Tetapi orang yang saya banyak jumpa orang kata, doktor, kadang saya RM10 orang minta sedekah, saya bagi je duit, saya buat ada je. Nanti dia datang kok mana-mana. Pasal kita mesti yakin pada rezeki Allah. Sebab tu kita hidup ni bukan dunia buatan manusia. Dunia buatan Allah. Dunia buatan manusia sempit. Dunia buatan Allah besar. So jangan kita berebut, jangan kita compete. Ada orang tu tak boleh, nanti kalau saya buat macam orang tak beli produk saya. Jangan. Kita jangan compete dengan orang. Pasal tak ternilai. Alam Allah ni jangan. So buang daripada sifat berlomba-lomba nak menjatuhkan orang. Kita sama-sama naik. Ya, terima kasih Prof. Dan kita kembali untuk bersama dengan pendengar bersih talian waktu ni. Assalamualaikum. Bersih 0362011500 dan juga bersih SMS 39111. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Siapa di talian?